Assalamualaikum, saya Nurul Aisyah. Baik, sebelum tu insya-Allah saya terangkan sedikit pengenalan misi KPM. KPM iaitu Kementerian Pelajaran Malaysia adalah untuk membentuk sistem pendidikan yang bertaraf tinggi untuk melahirkan generasi muda yang mampu bersaing dengan pesaing-pesaing sengit di era globalisasi. Era globalisasi maksudnya era zaman kini, zaman teknologi kini. Baik, di situ, guru-guru atau muallim memainkan peranan penting dalam merealisasikan misi KPM ni. Oleh itu, bilik darjah merupakan unsur terpenting yang diuruskan oleh guru sama ada di sekolah rendah maupun di sekolah menengah untuk melahirkan insan yang cemerlang dari segi kurikulum dan co-kurikulum. Jenis-jenis bilik darjah. Bilik darjah akan berubah mengikut kesesuaian tahap pemikiran pelajar tu atau suasana pelajar tersebut. Baik, yang pertama, bilik darjah tradisi. Bilik darjah tradisi telah lama digunakan di negara kita untuk mendidik pelajar dalam kurikulum KLSM dan KLSR sebelum wujudnya KBSR dan KBSM. Ciri-ciri bilik darjah yang pertama, meja dan kerusi disusun baris demi baris dalam satu barisan. Dan yang kedua, pelajar yang lebih rendah duduk di hadapan manakala pelajar yang lebih tinggi duduk di belakang. Yang ketiga, susunan meja dan kerusi disusun bersesuaian dengan kaedah mengajar berpusatkan guru. Dan yang terakhir, jarang mempraktikkan aktiviti berkumpulan. Bilik darjah ini berbeza dengan bilik darjah tradisi kerana ciri-cirinya kerusi dan meja disusun secara berkumpulan. Kedua, guru mengajar lebih berpusatkan kepada murid. Dan yang ketiga, interaksi berlaku antara guru dan murid serta pelajar dan pelajar. Dan yang terakhir, membolehkan pelajar untuk bergiat secara aktif di dalam bilik darjah. Baik, seterusnya jenis-jenis bilik darjah yang terakhir, yang ketiga ialah bilik darjah terbuka. Bilik darjah terbuka hasil daripada konsep pendidikan terbuka. R.S. Bart menyatakan bahawa pendidikan terbuka adalah sebuah pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang menyatakan strategi dan bahan pembelajaran di dalam bilik darjah. Ciri-ciri bilik darjah terbuka yang pertama, jadual mudah diubahkan dan pelbagai aktiviti dapat dilaksanakan. Dan yang kedua, interaksi antara guru dan pelajar serta pelajar dan pelajar adalah lebih terbuka. Dan yang terakhir, pelajar bebas bergerak dan mencari bahan pembelajaran. Seterusnya, konsep mengurus bilik darjah. Konsep ini merangkumi segala aktiviti yang dilaksanakan oleh guru dalam membentuk satu iklim ataupun suasana di dalam bilik darjah yang boleh memberi keberkesanan dan kecekapan dalam pengajaran. Dalam proses-proses ini, guru perlu menyatakan bagaimana untuk bertindak dan apakah strategi dalam mengekalkan satu peraturan dalam bilik darjah. Dan seterusnya, guru perlu memilih kaedah pengajaran untuk menarik perhatian pelajar tersebut. Hai, nama saya Agilan. Hari ini kita akan tengok tentang pendekatan pengurusan bilik darjah. Pendekatan biasanya dimaksudkan dengan arah hala tuju yang kita ambil menuju sesuatu sasaran. Guru perlulah memainkan peranan yang penting dalam membimbing dan memberi motivasi kepada pelajar. Pendekatan pengurusan bilik darjah ni dipecahkan kepada 6 aspek, iaitu pendekatan otoritarian. Otoritarian ni bermaksud tegas dan tidak tolak ansur. Guru kelaslah akan menetapkan peraturan-peraturan dalam bilik darjah tanpa berbincang dengan pelajar dan wajib dan harus dipatuhi oleh pelajar. Pendekatan kedua adalah pendekatan permisif. Pendekatan permisif ni bermaksud mementingkan amalan demokratik, diberi pilihan, mengamalkan prinsip demokrasi di dalam bilik darjah, dapat memperbaiki komunikasi. Pendekatan ketiga, pendekatan sosio-emosi. Sosio-emosi ini menakrifkan sosial sebagai segala yang berkaitan dengan masyarakat, perihal masyarakat dan kemasyarakatan. Emosi boleh dikategorikan dalam beberapa bentuk, iaitu gembira, sedih, takut, marah dan lain-lain.
Pendekatan keempat tu dipanggil modifikasi tingkah laku. Masalah tingkah laku sememangnya sering dihadapi oleh guru-guru semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlaku. Secara khususnya, modifikasi adalah sesuatu upaya yang dilakukan untuk menciptakan dan menampilkan sesuatu hal yang baru, unik dan menarik. Pendekatan kelima dipanggil pendekatan kumpulan. Pendekatan kumpulan ini mendefinisikan kumpulan sebagai dua atau lebih individu yang berinteraksi dan tidak bergantung antara satu sama lain ke arah pencapaian matlamat tertentu. Kumpulan kerja merupakan kumpulan yang secara amnya berkongsi maklumat dan membuat keputusan. Pendekatan keenam adalah pendekatan pengajaran. Pengajaran merupakan aktiviti yang berkaitan dengan penyebaran ilmu yang meliputi aktiviti perancangan, pengelolaan, penyampaian, bimbingan dan penilaian. Next, kita akan tengok tentang kemahiran menguruskan bilik darjah. Pengurusan bilik darjah merupakan sebahagian dari proses pengajaran dan pembelajaran bertujuan untuk membina serta memupuk tingkah laku pelajar dalam bilik darjah agar proses pengajaran dapat dilaksanakan dengan lancar. Manakala aktiviti penyampaian ilmu bertujuan supaya pelajar dapatlah mencapai objektif spesifik dalam pembelajaran. Sebagai contoh, seorang guru haruslah berkemahiran dalam menguruskan bilik darjah amat penting dalam sesi pengajaran dan pembelajaran yang sedang berlangsung. Perkara utama yang perlu diberi perhatian oleh guru-guru dalam mengajar. Para pelajar secara langsung akan terus menilai guru yang akan mengajar mereka. Sebagai contohnya, bagi pelajar, guru-guru merupakan individu yang menjadi contoh rujukan idola. So, sebagai guru, perlulah sentiasa bersedia untuk merancang apakah yang akan dilakukan setiap kali melangkah dalam kelas. Kemahiran atau ilmu dalam pengurusan bilik darjah merupakan sesuatu yang akan membantu guru sepanjang pengajaran dan pembelajaran dikendalikan. Kemahiran kedua, merancang sesuatu sebelum kelas bermula merupakan kemahiran pertama yang perlu dikuasai oleh semua guru. Semasa merancang, guru akan merujuk sukatan pelajaran untuk menentukan objektif dan hasil pembelajaran. Selepas tu, guru perlulah memilih topik, menentukan pendekatan yang paling sesuai, memilih strategi dan kaedah mengajar dengan mengambil kira gaya pembelajaran yang berbeza. Kemudian, guru perlulah membentuk aktiviti atau tugasan yang sesuai dengan tahap pencapaian muridnya, menyusun pengalaman pembelajaran, menetapkan tempoh bagi setiap aktiviti atau tugasan, membentuk penilaian, menyediakan sumber PDPC serta aktiviti yang pemulihan penggayaan. Pada masa ini, guru-guru haruslah mengambil kira tempat pembelajaran, sama ada bilik darjah, mahmal, pusat sumber atau di luar kawasan sekolah. Kemahiran ketiga, kemahiran mengelola. Dalam kemahiran ini, seorang guru perlulah memberikan arahan yang jelas, memaklumkan peraturan dan prosedur kepada pelajar, menyelaras dan mengatur carakan aktiviti serta bahan-bahan pembelajaran, mengagikan tugasan, membahagikan murid-murid kepada kumpulan. Yang ini semua termasuk dalam tu. Guru-guru juga haruslah mengambil perhatian dalam menentukan kedudukan dan susunan murid atau kumpulan. Hal ini dilakukan supaya murid memahami hala tuju atau fokus, konsep kelas dia dan peranan mereka dalam kelas. Kelolaan yang baik juga dapat memastikan kelancaran proses pembelajaran. Setiap guru perlulah sentiasa meningkatkan dan melakukan penambahbaikan dalam kemahiran menguruskan bilik darjah bagi memperoleh kesan yang maksimum. Jelaslah bahawa pengurusan bilik darjah bukan senang, merupakan tugas yang memerlukan pengetahuan yang tinggi, kemahiran, kesabaran dan komitmen yang optimum dalam melahirkan para pelajar yang seimbang dari segi emosi, rohani dan inteleknya. Seterusnya, faktor pengurusan bilik darjah. Faktor pengurusan bilik darjah ni memainkan peranan yang sangat besar. Ini adalah kerana bilik darjah merupakan satu tempat yang amat penting di dalam kawasan sekolah. Kerana dalam bilik darjah lah berlakunya proses sesi pembelajaran dan pengajaran antara guru serta murid. Jadi kita sebagai guru perlulah mengambil berat tentang keadaan bilik darjah di sekolah
untuk memastikan sesi pembelajaran berjalan dengan lancar. Ini adalah kerana suasana bilik darjah yang kondusif akan menggalakkan penglibatan pelajar dalam sesi pembelajaran serta lebih membantu mereka untuk menumpukan perhatian terhadap perkara yang dipelajari. Jadi, terdapat 5 faktor yang perlu guru mengambil berat dalam mengendali bilik darjah di sekolah. Faktor yang pertama adalah faktor fizikal, faktor psikososial, faktor emosi, faktor teknikal serta faktor kemanusiaan. Baiklah, kita pergi yang pertama. Faktor fizikal merangkumi susunan dalam bilik darjah, yang mana susunan tersebut haruslah boleh membantu guru untuk memantau setiap anak murid dengan mudah dan cepat. Selain daripada itu, ruang-ruang di dinding seperti dinding kiri dan dinding kanan juga bolehlah digunakan untuk menampal beberapa maklumat yang berkaitan dengan bilik darjah seperti jadual kebersihan, jadual kelas dan sebagainya. Seterusnya, pencahayaan dan pengudaraan juga merupakan salah satu faktor yang penting kerana ianya mampu mempengaruhi proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Selain daripada itu, kebersihan di dalam kelas juga perlulah dititik beratkan kerana kebersihan merupakan satu perkara yang penting dalam memastikan keselesaan antara murid serta guru. Faktor yang kedua adalah faktor psikososial, di mana faktor psikososial ini merupakan hubungan antara emosi manusia dengan persekitaran sosialnya. Jadi antara ciri-ciri persekitaran psikososial yang sihat di dalam bilik darjah adalah bilik darjah bebas daripada sebarang aktiviti yang berbahaya. Ianya mempunyai persekitaran dan suasana yang kondusif serta ianya juga mempunyai suasana yang merangsang pembelajaran yang boleh meningkatkan lagi motivasi murid untuk mempelajari sesuatu. Kemahiran berkomunikasi merupakan teras kepada pembentukan budaya positif di dalam bilik darjah. Kemahiran yang berkesan antara guru dan pelajar akan membantu guru untuk berinteraksi dengan lebih mudah serta lebih mesra bersama pelajar. Dan oleh sebab itu, ianya akan membuatkan pelajar akan rasa diri mereka lebih dihargai dan secara tidak langsung, guru dapat menyampaikan objektif pembelajaran dengan lebih efektif dan berkesan. Bagi faktor emosi pula, guru-guru yang bersifat demokratik lebih membantu pelajar dalam melibatkan diri di dalam bilik darjah. Ini adalah kerana sifat demokratik akan menggalakkan pelajar untuk berkomunikasi secara dua hala. Kerana guru yang bersifat demokratik kebiasaannya akan menerima pendapat pelajar dan akan mendengar suara pelajar. Daripada hal itu, ianya mampu membina suasana emosi yang positif serta yang menyenangkan bagi kedua-dua belah pihak. Faktor yang keempat merupakan faktor teknikal. Faktor teknikal ini merangkumi terhadap kemahiran guru serta bahan-bahan yang digunakan oleh guru untuk mengajar di dalam bilik darjah. Selain daripada itu, kejelasan serta kelantangan suara guru dalam menyampaikan sesuatu perkara di dalam bilik darjah juga memainkan peranan yang sangat penting. Seperti contoh, jika seseorang guru itu mengajar dengan suara yang agak perlahan, pelajar akan mudah berasa bosan serta tidak bersemangat untuk meneruskan sesi pembelajaran. Dan yang terakhir sekali adalah faktor kemanusiaan, di mana guru-guru perlulah mempunyai sifat kasih sayang, keadilan, kecintaan, demokrasi dan bertimbang rasa. Di dalam bilik darjah, seorang guru perlulah mempunyai sifat-sifat tersebut agar pelajar akan sentiasa berasa senang dan selesa untuk berinteraksi dengan guru. Bagi bersikap adil pula, guru-guru perlulah bersikap adil terhadap semua pelajar dan tidak mengamalkan sikap pilih kasih antara pelajar yang berada di dalam bilik darjah. Ini adalah kerana guru yang cemerlang mampu memupuk diri untuk tidak berasa ataupun tidak mempunyai sikap pilih kasih di dalam kalangan pelajar. Untuk sifat kecintaan pula, sifat kecintaan tersebut perlulah ada dalam setiap diri guru dalam menimbulkan suasana yang ceria dan selesa di dalam bilik darjah. Guru yang gemar untuk bergurau serta berjenaka dengan para pelajar juga akan memudahkan lagi urusan pembelajaran di dalam kelas kerana ianya akan membantu pelajar untuk tidak mudah berasa bosan semasa sesi pembelajaran dan pengajaran sedang dijalankan. Jadi secara kesimpulannya, terdapat 5 faktor dalam pengurusan bilik darjah dan kelima-lima faktor ini bergantung antara satu sama lain. Ianya tidak boleh dijalankan satu semata-mata. Ia perlu dijalankan dengan kelima-lima sekali. Selamat sejahtera, nama saya Shalini Murugesh Parik dari kumpulan E. Pelajaran pada abad ke-21 diwujudkan untuk mengikut kesesuaian peredaran generasi pada abad ini
demi mencapai keperluan individu dan keperluan negara. Pada abad yang ke-21 ini, negara menghadapi isu dan cabaran daripada kesan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi. Kemajuan dalam peredaran zaman ini menyebabkan para pendidik perlu menggunakan kaedah pengajaran yang lebih inovatif dan berkesan untuk merealisasikan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan yang menjadi pegangan pelaksanaan sistem pendidikan di negara. Antaranya ialah kecanggihan teknologi menyebabkan pelajar pada generasi sekarang lebih menumpukan perhatian pada sesuatu yang menarik sahaja. Menulis, menyalin dan menghafal merupakan sesuatu kebiasaan bagi pelajar generasi dahulu, tetapi pelajar pada masa ini dikelilingi dengan teknologi, kurang mudah menyerap dalam menulis, menyalin dan menghafal. Oleh itu, keadaan sebegini menyebabkan guru-guru bertungkus lumus mengikut keupayaan murid-murid. Teknologi yang semakin canggih menyebabkan pelbagai kreativiti yang dapat kita keluarkan serta mencabar minda. Perkara ini bukan sahaja menjadi salah satu cabaran, malah menjadi suatu kelebihan bagi guru untuk mempermudahkan pembelajaran dan pengajaran dalam bilik darjah. Kepelbagaian teknologi seperti televisyen, projektor dan komputer masih memberikan kesukaran pada guru yang sudah mengajar bertahun sebelum ini. Hal ini disebabkan oleh guru yang mengajar dari dulu tidak mempunyai teknologi yang serba canggih seperti sekarang. Jadi guru-guru tersebut perlu menyesuaikan diri dalam penggunaan teknologi alat bantuan mengajar. Cabaran kedua ialah masalah disiplin pelajar yang semakin meningkat. Contoh masalah disiplin yang sering berlaku di dalam kelas ialah membuli, mengganggu rakan sekelas yang ingin belajar dan tidak menghormati guru dan sebagainya. Pengurusan bilik darjah memerlukan persekitaran bilik darjah yang positif serta memberikan keselesaan pada para pelajar dan guru di dalam bilik darjah. Masalah disiplin yang datangnya dari pelbagai pelajar dengan berlatar belakang yang berbeza menyebabkan suatu cabaran bagi guru untuk memahami situasi pelajar tersebut tanpa bertindak secara melulu. Di sini pemikiran dan emosi guru amat tercabar. Bagi menarik minat pelajar yang bermasalah disiplin untuk melibatkan diri dalam pengurusan bilik darjah adalah bukan sesuatu yang mudah kerana kebanyakan mereka cepat berasa bosan dan suka mencuba sesuatu yang mencabar diri mereka. Masalah disiplin yang ringan sehingga boleh bertukar menjadi masalah disiplin yang berat. Oleh sebab itu, guru-guru haruslah memainkan peranan dalam mengawal tingkah laku pelajar di dalam bilik darjah seperti kata pepatah membentuk buluh biala dari rebungnya. Cabaran pengurusan bilik darjah yang terakhir ialah cabaran persekitaran bilik darjah yang serba kekurangan. Terdapat beberapa bilik darjah yang tidak sekemas atau teratur seperti yang diharapkan. Misalnya, lantai yang berlubang, kipas yang tidak boleh dipasang, bilik darjah yang bersepah dan susunan meja yang terlalu padat disebabkan jumlah pelajar yang ramai di dalam kelas. Perkara ini lebih memfokuskan kepada sekolah yang sudah lama dibina berbanding sekolah yang baru dibina kerana sekolah yang lama mempunyai bilik darjah yang kurang menyerlak atau kurang mata memandang. Kesimpulannya, kemeriaan dan kekemasan di dalam bilik darjah boleh memberikan iklim yang positif di dalam bilik darjah serta menjadikan iklim sekolah lebih berpositif. Pelajar akan berasa lebih selesa dengan persekitaran yang baik dalam proses pengajaran dan pembelajaran mereka. Banyak perkara yang perlu dibaiki oleh pihak sekolah di dalam pengurusan bilik darjah, terutamanya kerosakan alatan di dalam bilik darjah yang dialami supaya pelajar dapat belajar dalam keadaan yang selesa. Maka, inilah cabaran-cabaran pengurusan bilik darjah dalam pembelajaran abad ke-21. Saya Nurmalia binti Nordin akan menerangkan tentang strategi dalam menangani masalah pengurusan bilik darjah. Seperti yang diketahui, setiap cabaran, masalah ada penyelesaiannya. Dalam hal ini, ia memerlukan usaha serta konsisten dalam menangani cabaran pengurusan bilik darjah. Guru memainkan peranan yang penting dengan perancangan yang betul dalam menangani sesuatu masalah bergantung kepada keadaan suasana tersebut. Bagi menangani masalah kecanggihan teknologi, ia lebih kepada dengan menarik minat pelajar.
Guru boleh menggunakan bahan teknologi yang ada sebagai alat bantu mengajar, sebagai contoh menggunakan komputer, pembesar suara dan projektor dalam sesi pengajaran, sekaligus menambahkan lagi proses pembelajaran dalam bilik darjah menjadi lebih menarik. Dari segi masalah disiplin pelajar, perkara ini adalah yang paling sukar dibendung kerana masalah disiplin pelajar pada masa kini semakin berleluasa seperti yang kita lihat di dalam akhbar, media sosial dan sebagainya. Jadi, bagi masalah ini, guru perlu menyediakan peraturan disertakan dengan hukuman sekiranya pelajar melanggar peraturan di dalam bilik darjah. Peraturan dan hukuman yang diberi ini adalah bertujuan untuk mengelakkan para pelajar dari sering melakukan masalah disiplin. Dalam masa yang sama, guru boleh menyediakan ganjaran bagi pelajar yang bertingkah laku baik. Contohnya, memberi tanda cop bagus pada hasil kerja sekolah mereka disebabkan sikap mereka yang menyiapkan kerja sekolah yang diberi oleh guru. Sekaligus, ini mendorong para pelajar untuk sentiasa bertingkah laku baik. Dalam penambahan keselesaan di dalam kelas, guru dan pelajar perlu bekerjasama dalam menghias kelas. Guru juga boleh menyumbangkan sebahagian wang untuk membantu pelajar serta memberikan idea yang menarik. Manakala pertandingan keceriaan antara bilik darjah akan mewujudkan semangat kerjasama antara pelajar dan guru, juga dapat mempertingkatkan lagi persekitaran yang positif di dalam bilik darjah. Di samping itu, guru juga perlu menekankan jadual bertugas dalam bilik darjah untuk memastikan keadaan kelas yang sentiasa bersih. Secara keseluruhannya, pembentangan ini membincangkan tentang pengurusan bilik darjah yang mana ia merupakan medan perjuangan utama seorang guru dalam menjalankan tugas, peranan dan tanggungjawab. Fungsi utama seorang guru adalah berusaha memotivasi para pelajar untuk belajar. Ini boleh dilakukan sekiranya guru boleh membuat para pelajar memberi sepenuh perhatian, berdisiplin, bertingkah laku baik semasa sesi pengajaran dijalankan. Setiap pelajar di sekolah memerlukan pendidikan yang baik yang boleh guru tawarkan. Menjadi tanggungjawab seorang guru mencari jalan untuk mencapai matlamat ini. Sebagai seorang guru, perlulah sentiasa bersedia dan merancang apakah yang perlu dilakukan setiap kali masuk ke dalam bilik darjah dan memulakan pembelajaran. Elemen-elemen ini merupakan sesuatu yang membantu sepanjang sesi pengajaran berlangsung. Jadi itu sahaja pembentangan dari kumpulan kami berkenaan pengurusan bilik darjah. Sekian, terima kasih.